يكاد البرق يخطف
يشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تدري نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت وعد فكيف كان عذابي سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى يريدون أن يبدلوا كلام الله إن لم تتبعون كذلكم كان الله para ulama adalah 5 ayat pertama surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat kelima. Dan ayat yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. So ayat pertama bukan Al-Fatihah dan ayat terakhir bukan surah An-Nas. Cuma bila disusun Al-Quran ini ialah mengikut apa yang diarahkan, dipersetujui oleh Nabi Muhammad SAW sebelum baginda wafat. So surah Al-Qiyamah ini diletakkan pada nombor 75. Dan secara umum susunan surah dalam Quran dia sentiasa berkait antara satu sama lain, dia tidak disusun sesuka hati. Jadi contohnya surah Al-Fatihah, maksud dia pun surah pembuka, jadi diletakkan surah itu nombor 1. Kemudian surah yang terakhir An-Nas, antara hikmah dia apa dia? Bila kita habis ngaji Quran, kita kena sedar inilah satu Quran inilah yang merangkumi ciri-ciri yang perlu seorang An-Nas, seorang manusia itu ada, barulah jadi manusia. Itu surah terakhir surah An-Nas. Okey. Jadi surah Al-Qiyamah surah nombor 75 dia terletak selepas daripada surah Al-apa? Surah Al-Muddathir. Al-Muddathir. Apa perkaitannya? Kenapa disusun selepas daripada surah Al-Muddathir? فيها كتب طيبة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها Selamat datang saya ucapkan kepada para hadirin ke program World Quran Hour 2024 Intan DPR. Bersyukur kita kehadiran Ilahi kerana dengan izinnya kita diaturkan keluar untuk sama-sama berkumpul di masjid yang indah ini pada pagi yang mulia ini bagi menzahirkan kecintaan abadi pada kalam suci Allah Subhanahu wa taala. World Quran Hour pada tahun ini menunjuk tema Ummah Grand Reset, Kesatuan dan Transformasi Sosial, panduan daripada surah Al-Jumu'ah. Jadi mudah-mudahan dengan berjalannya majlis pada hari ini sebentar lagi, mudah-mudahan dapat sama-sama kita hayati dan telusuri segala nasihat daripada Rabbul Izzati yang terkandung di dalam surah Al-Jumu'ah. Seterusnya majlis dengan penuh rasa sukacita untuk berinteraksi dengan Al-Quran, iaitu baca, faham dan amal. Al-Quran adalah dibaca dengan baik, juga dipahami, dan apa yang dipahami mestilah diamalkan. Kerana Al-Quran adalah rujukan utama panduan hidup seorang muslim. Seperti yang disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 85, bulan Ramadan padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara benar dengan salah. Kami juga ingin mengambil kepada وسلم إذا دخل العشر الأواخر
أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. Adalah Nabi SAW bila masuk pada 10 yang terakhir, baginda akan menghidupkan 10 malam yang Nabi menghidupkan itu sedang baginda beriktikaf secara penuh di dalam masjid yang berada berhampiran dengan rumah Nabi SAW. Mudah-mudahan kita juga dapat mengikut petunjuk baginda dalam beriktikaf pada 10 yang terakhir yang kita sedang ada ini. Dalam membina dunia berbudi dan penyayang berdasarkan prinsip berikut: Al-Quran dan surah Al-Jumu'ah sebagai panduan membina kesatuan ummah serta transformasi sosial. Sultan sebagai payung kedaulatan agama dan negara. Ulama dan umara berganding bahu memimpin perubahan masyarakat agar berlaku ummah grand reset secara total, melaksanakan 4 proses reset dalam surah Al-Jumu'ah: tilawah, tazkiyah, ta'lim al-kitab dan al-hikmah pada setiap hari Jumaat. 1 jam pada hari Jumaat menjadi momentum penting untuk reset diri, akal dan hati. Kami, ulama, umara dan ummah komited untuk membina kesatuan ummah dan transformasi sosial bagi meraih kurniaan Allah dan bertemu Allah sebagai misi serta visi tertinggi. Penuh tadarruk menadah tangan menzahirkan kesyukuran kami di atas limpahan kurnia dan rahmat-Mu ya Allah. Maka dengannya dapatlah kami berkumpul di majlis ilmu Al-Quran awal 2024 ini untuk kami membaca, memahami dan tadabbur akan isi kitab-Mu ya Allah. Allahumma ya man la ghaniyun anhu. Ya Allah, Engkau amat mengetahui hasrat tujuan kami menganjurkan majlis ini. Oleh itu, tanpa taufik dan hidayah berterusan daripada-Mu ya Allah, maka tidaklah kami mampu mengumpul, menganjurkan dan menyusun atur majlis halaqah untuk taqarrub ini kepada-Mu. Ya Allah, jadikanlah majlis ini sebagai landasan memartabatkan Al-Quran, menjalinkan kerjasama memajukan syiar Islam, merapatkan persaudaraan, memudayakan keilmuan, memperkukuhkan hubungan yang terjalin melalui Islam dan Al-Quran. Walau apa yang ada di bumi dibelanjakan, tiada siapa yang mampu umat ini disatupadukan. Akan tetapi kekuasaan-Mu lah yang mengatasi segala kekuasaan. Itulah kebesaran-Mu ya Allah dan keagungan kitab-Mu Al-Quran ya akramal akramin. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang bersifat dengan kesempurnaan dan kemuliaan. Kami memohon kepada-Mu agar dikurniakan kesihatan berpanjangan kepada hamba-Mu Raja kami ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Pemasyuri Agong. Begitu juga kami memohon ihsan daripada-Mu agar kami dikurniakan nikmat kestabilan, kesejahteraan dan keselamatan. Lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarkanlah kami dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Pimpinlah kami sekalian ke jalan yang Engkau ridhai sepanjang zaman. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.